Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah rasulil amin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berhimpun di dalam bulan Ramadan al-Mubarak, dibenarkan dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sekali lagi kita berada di dalam bulan yang penuh dengan kebaikan ini. Setelah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seawal bulan Rejab, dengan doa kita minta, ya Allah, berkatkan kami di bulan Rejab, berkatkan kami di bulan Sya'ban, dan panjangkan umur kami untuk kami jumpa dengan Ramadan al-Mubarak. Jadi apabila kita berada pada hari ini, bermakna kita telah dikabulkan doa yang telah kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Allah telah perkenankan kita berada di dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Sidang pendengar yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, jadi pada kali ini dalam sesi tazkirah dalam bulan Ramadan al-Mubarak, apa yang ingin saya kongsikan dengan tuan-tuan sekalian adalah berkaitan dengan ada beberapa perkara yang telah dirahsiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana puasa adalah satu ibadah yang rahsia. Disebabkan Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam hadis yang qudsi, kata Nabi SAW, Allah berfirman, setiap amalan anak Adam itu bagi mereka kecuali puasa. Puasa itu untuk aku, dan aku sendiri yang akan bayar pahala tersebut. Dan tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, maksudnya pahala puasa dirahsiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbeza dengan amalan-amalan yang lain. Orang yang membaca Al-Quran satu huruf dapat 10 pahala. Orang yang bersedekah tahu ganjarannya berapa. Orang yang sembahyang jenazah dapat pahala 1 qiraat. Dan banyak lagi ibadat-ibadat yang lain apabila dilakukan, maka pahala-pahala telah disebutkan. Baca Al-Mulk tiap-tiap malam, selamat daripada azab kubur, dan berbagai lagi ibadah yang dilakukan oleh umat Nabi SAW. Cuma puasa tidak ada ganjaran yang spesifik, kerana kata Allah, puasa itu untuk aku dan aku sendiri yang akan bayar pahalanya. Jadi kenapa dirahsiakan pahala puasa ini? Tak lain tak bukan kerana ibadah puasa itu sendiri juga adalah rahsia. Berbeza dengan amalan yang lain. Sembahyang, ada orang melihat kita rokok, sujud, diri, duduk dan sebagainya. Bersedekah, ada orang boleh melihat kita infak, masuk dalam tabung, kita bank in dan sebagainya. Orang boleh melihat ibadat tersebut. Begitu juga dengan ibadah umrah dan haji. Kita pakai ihram, terbang ke Jeddah, Mekah, Madinah. Orang boleh melihat ibadah tersebut. Tetapi puasa tidak ada orang yang nampak. Bagi seorang guru, walaupun dia tengah berpuasa, dia tetap menjalankan tugas sebagai guru. Pergi ke sekolah, tetap mengajar anak-anak murid dalam kelas. Polis tetap jalankan tugas. Trafik jalankan tugas macam biasa. Jadi kita tidak nampak manakah ibadah puasa tersebut, kerana dia tetap menjalankan tugas macam biasa. Jadi ibadah puasa ni rahsia. Lepas tu kita sebut, kalau ada orang dia masuk dalam bilik ayak, kemudian dia hirup ayak kolah dengan sekerat, pun tak ada masalah apa, sebab orang tak tahu. Tapi kita berpuasa kerana iman kita kepada Allah. Walaupun orang tak tahu, orang tak nampak, kita tetap berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh kerana ibadah puasa ini adalah rahsia, maka disebabkan itulah ganjarannya juga dirahsiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila sebut tentang rahsia ni, ada lagi beberapa perkara yang dirahsiakan oleh Allah daripada pengetahuan manusia. Tak ada siapa tahu. Adalah 5-6 perkara. Saya cuba sebut takat mana saya ingat. Kalau 3 lah, kalau 4 lah. Jadi tuan-tuan yang mendengar ni tak boleh paksa saya sebut habis, sebab saya akan sebut takat mana saya ingat. Baik.
Tuan-tuan, perempuan, muslimin dan muslimat, sidang pendengar yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, antara yang disebutkan, antara perkara yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada pengetahuan manusia, yang pertama, Allah sembunyikan redha Allah di dalam ketaatan. Hikmahnya supaya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan segala amal kebaikan yang boleh dilakukan tanpa melihat kepada perkara itu kecil ataupun besar. Jadi nama perkara itu adalah benda yang baik, maka akan dilaksanakan oleh umat Nabi SAW. Kerana kita tak tahu di manakah redha Allah berada pada ketaatan yang dilakukan. Allah perintah kita supaya sembahyang, Allah perintahkan kita supaya berpuasa, Allah arahkan kita untuk mengerjakan haji, keluarkan zakat. Banyak lagi arahan-arahan dalam agama yang kita taati, tapi kita tak tahu mana satu ketaatan yang jatuh redha Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu. Dan redha Allah ini sangat penting, kerana redha itulah yang akan bawa kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Ramadan kita dituntut untuk memperbanyakkan doa, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami minta kepada kamu redhamu dan syurgamu. Kerana tanpa redha kita tidak akan dapat mencium, tidak akan dapat menjejakkan kaki ke syurga Allah. Jadi masuk syurga Allah adalah dengan rahmat dan redha daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi redha Allah tersebut disembunyikan dalam ketaatan. Boleh jadi semayang Allah redha, boleh jadi puasa Allah redha, boleh jadi umrah yang dilakukan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tak tahu hikmahnya supaya kita melaksanakan apa saja peluang boleh buat baik, jangan biarkan, laksanakan kebaikan tersebut. Sebagai contoh yang boleh saya datangkan pada kali ini, ada hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'aha min dhahri tariq kanat tu'dhil muslimin atau kama qala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku melihat ada seorang lelaki sedang bersenang lenang, bergembira, mendapat nikmat yang banyak di dalam syurga Allah Azza wa Jal, oleh kerana dia telah mengalihkan sepuhun kayu yang melintang di tengah jalan yang boleh menyakitkan kaum muslimin. Jadi oleh kerana ada kebaikan yang dia buat, simple, ada kayu yang duduk di tengah jalan, kalau orang lain lalu kena kayu tersebut boleh jadi tersakiti, boleh jatuh. Kalau naik motor boleh jatuh motor, kalau tayar boleh kereta boleh pecah tayar, apa saja benda yang boleh menyakitkan orang lain. Lalu si lelaki ini alihkan perkara tersebut daripada berpotensi untuk mengganggu dan menyakiti orang lain. Oleh kerana kebaikan tersebut dia lakukan, kata Nabi, aku melihat dia berada di dalam syurga. Jelas di dalam hadis tersebut menggambarkan kepada kita jangan memperlekehkan ataupun meremehkan kebaikan walaupun kecil. Walaupun nampak kecil saja amalan tersebut, tetapi kalau jatuh redha Allah, syurga tempat kalian. Kecil saja. Jadi jangan pandang remeh. Dengan bersedekah RM5, dengan bersedekah 50 sen, 5 kupang. Saya rasa macam rakaman TV pula. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kena sebut kedah 5 kupang bukan 50 sen. Jadi walaupun 5 kupang, walaupun sekupang, walaupun hanya beberapa nilai yang kecil, tetapi kalau jatuh redha Allah, insya-Allah kita akan dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu disembunyikan redha dalam taat supaya kita mengejar segala kebaikan yang ada. Jangan pandang kecil. Walaupun nampak simple, hanya jamu orang makan kurma, hanya jamu orang makan, jamu orang minum air mineral buka puasa, hanya kerana jamu bihun goreng. Walaupun nampak macam simple perkara tersebut, hanya kerana bersedekah. Bagi orang yang berniaga di bazar Ramadan, dia bersedekah lebih. Sebelum ni dia jual dengan satu kuantiti, tapi bila masuk Ramadan, orang nak buka puasa, dia jual dengan kuantiti yang lebih, dengan niat nak bersedekah. Walaupun sikit sahaja yang dia buat, tapi dia sedang mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang menyumbang tak banyak mana pun, tapi kita menyumbang tadi kerana mencari redha Allah, maka semoga mendapat redha. Jadi segala kebaikan dilakukan tadi tak lain tak bukan kerana nak mencari redha Allah Azza wa Jalla. Disembunyikan oleh Allah dalam setiap ketaatan.
seorang perempuan pelacur masyhur. Kita mendengar kisah tersebut, seorang perempuan yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kerana dia melihat seekor anjing yang kehausan, lalu dibantu anjing tersebut dengan diberikan minum. Oleh sebab kebaikan yang dia lakukan kepada seekor anjing, jatuh redha Allah, menyebabkan dia dapat melakukan amal, berubah daripada kejahatan kepada kebaikan. Dia berubah daripada melakukan maksiat kepada Allah kepada taat, sehinggalah dia dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kalau kita beri minum kepada anjing, telah dicatatkan kebaikan di sisi Allah, mendapat redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka bayangkan bagaimana kita berikan minum kepada orang, jamu orang buka puasa, kita berikan segala makanan tadi kepada orang yang lebih memerlukan. Itu lebih-lebih lagi mengundang redha daripada Allah. Cuma kita tidak tahu apakah Allah redha ataupun tidak. Yang kita harap adalah redha Allah. Jadi disembunyikan redha dalam taat, kita tidak tahu di manakah ketaatan yang dilakukan tadi mengundang redha Allah. Jadi apa saja ruang yang boleh kita laksanakan untuk dapatkan redha, laksanakan kebaikan, maka buat, kerana kita mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Apa sahaja? Tuan-tuan duduk di dalam masjid, duduk dalam surau, ada tai cicak, itu ruang untuk kita buat baik. Ya, memang tugas Tok Siak contohnya, tapi Tok Siak tak sempat, maka jadi tak sempat dia nak tengok di kawasan tersebut. Kita yang melihat kawasan itu ada najis tai cicak, maka kita ambil peluang untuk buat kebaikan, dihilangkan najis tersebut daripada rumah Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi Allah redha dengan perbuatan tersebut. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kita sebutkan yang pertama, Allah sembunyikan redha di dalam ketaatan, supaya umat manusia mengejar segala kebaikan tanpa melihat kecil ataupun besar, tetapi melihat itu adalah satu ruang untuk dia melakukan kebaikan, maka dia laksanakan kerana mencari redha Allah yang tersembunyi. Jadi yang pertama, kita boleh galakkan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat untuk kita melakukan apa saja kebaikan yang kita boleh buat tanpa melihat kebaikan itu kecil atau besar. Ada orang yang nak buat yang besar saja. Ada orang bila ada sekolah pondok contohnya, membuka ruang untuk orang infak. Jadi ada nak buat masjid, dia pakai infak untuk dalam masjid. Jadi bila selesai dah masjid, dia tak mau dah, kerana dia nampak masjid tu saja yang besar. Kalau wakaf pada masjid, selagi orang duk guna, selagi orang melakukan amal, dia akan dapat pahala. Ya, tapi jangan melihat kepada ibadat yang besar saja. Ibadat kecil pun tak. Jadi dia teruskan infak pada jalan Allah, walaupun masjid dah selesai. Dia niat nak infak pada masjid, masjid dah tutup dah, nak buka yang lain pula, asrama ke, ruang pengajian ke. Jadi walaupun taklah sehebat masjid, tetapi tuan-tuan dan puan sekalian, kalau dia infak, manakah kita tahu infak tersebut jatuh redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan melihat kebaikan itu kecil ataupun besar, tapi setiap kali ada ruang untuk kita buat baik, jangan lepaskan peluang tersebut. Itu yang pertama. Sebab tu tuan-tuan, kalau sekecil-kecil perkara kita buat boleh mengundang redha Allah, bagaimana pula dengan kebaikan yang besar. Sebagai contoh, negeri Kedah Darul Aman di bawah pimpinan Datuk Seri Muhammad Sanusi bin Maknar hafizahullah taala, Menteri Besar Kedah telah mengharamkan judi di negeri Kedah. Ini satu kebaikan yang besar. Jadi tak lain tak bukan mengharapkan rahmat dan redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harap rahmat dan redha Allah. Kalau kebaikan kecil pun boleh jadi Allah jatuhkan redha, mengharapkan kebaikan-kebaikan yang besar. Ada ruang untuk buat baik, jangan lepaskan peluang. Jadi ruang kuasa diberikan oleh Allah, digunakan untuk buat baik, alhamdulillah, teruskan dengan kebaikan tersebut. Baik, jadi Allah sembunyikan yang pertama adalah redha di dalam ketaatan. Manakala yang kedua disebutkan pula, Allah Subhanahu wa taala juga menyembunyikan murka di dalam maksiat. Jadi ada orang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi disembunyikan murka Allah tersebut di dalam maksiat yang dilakukan. Boleh jadi Allah murka kepada orang yang berzina, boleh jadi Allah murka kepada orang yang minum arak,
Allah murka kepada orang yang tinggalkan solat, ya, tetapi kemurkaan tersebut disembunyikan. Kita boleh lihat ramai orang tak semayang tapi hidupnya mewah. Kita boleh lihat ramai orang yang tidak berpuasa tetapi hidupnya penuh dengan rezeki yang banyak. Kita boleh melihat ada orang yang tidak menutup aurat tetapi sihat tubuh badannya diberikan oleh Allah. Dia tak nampak langsung bentuk yang Allah murka kepada orang tersebut, kerana Allah sembunyikan murka di dalam maksiat. Baik, apa hikmahnya? Kata ulama, supaya kita menghindarkan segala maksiat, tidak kira kecil ataupun besar. Bukan melihat kepada zina itu sahaja, bukan melihat kepada arak, judi dan sebagainya, ya, itu dosa yang besar, tapi dosa-dosa kecil juga dijauhkan, kerana kita tak tahu mana satu yang akan jatuh murka Allah Subhanahu wa taala. Ada orang minum arak, ada orang berzina, ada orang yang melakukan banyak lagi maksiat, tetapi Allah tidak murka ke atas beliau, lalu di hujung hayatnya diberikan keampunan dan tempatnya syurga. Jelas di dalam hadis Nabi SAW cerita tentang ada orang yang telah membunuh hampir 100 orang. Dia bunuh 99 orang. Menghilangkan nyawa orang ni dosa besar. Dan dia bunuh 99 orang. Lalu dia nak bertaubat. Ringkas cerita, dia bunuh 100 orang dan dia nak bertaubat, dan dia mengikut jawapan daripada ulama yang memberikan panduan supaya dia dapat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia berubah menuju ke arah kebaikan, dan dia mati dalam keampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu menunjukkan bahawa 100 pembunuhan yang dilakukan tadi belum jatuh lagi murka Allah. Jadi dia tak dapat lagi kemurkaan Allah. Besar tu dosa tu, tapi disembunyikan murka. Ada orang buat banyak kebaikan, tiba-tiba dia buat satu saja kejahatan kecil pula tu. Kejahatan kecil itulah yang menyebabkan Allah murka. Na'udzubillah min zalik, menyebabkan dia jauh daripada rahmat Allah dan redha. Seorang sahabat Nabi bernama Mid'am, dia hamba Nabi SAW yang bertugas untuk menyediakan kenderaan bagi Rasulullah. Kalau Nabi nak bergerak, dia akan sediakan unta untuk Nabi, lapik atas unta tersebut, makanan, minuman, semua disediakan oleh Mid'am. Sampai satu tempat kawasan Nabi berehat, dia akan turunkan pelapik tersebut, dihamparkan di atas tanah untuk Nabi duduk pula di atas hamparan tersebut. Nabi nak berjalan, dia angkat pula, letak balik atas unta. Maksudnya dia tukang jaga kenderaan untuk Nabi SAW. Bagus. Ini kebaikan yang besar, khidmat kepada Rasulullah. Dan tuan-tuan puan sekalian, satu ketika Mid'am ini terkena anak panahan sesat. Tidak diketahui daripada manakah datang anak panahan tersebut. Terkena Mid'am, menyebabkan dia gugur syahid, jatuh mati dia. Para sahabat yang melihat mengatakan, alangkah indahnya, untungnya Mid'am, kerana dia mati dalam keadaan sedang berkhidmat kepada Nabi SAW. Kebaikan yang banyak dilakukan. Lalu kata Nabi, demi jiwaku dalam kekuasaan Allah, Mid'am ini sedang dibakar di dalam kuburnya, terbakar di dalam kuburnya, oleh kerana dia telah mengambil sehelai kain yang diamanahkan untuk bawa balik daripada medan perang sebagai harta ghanimah. Sebelum dibahagikan oleh Rasulullah, Mid'am ini ambil kain tersebut menjadi miliknya. Dalam arti kata yang lain, dia telah pecah amanah. Kain tersebut Nabi suruh bawa balik. Mid'am ambil selai sebelum dibahagikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, disebabkan kesalahan itu jatuh murka Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang banyak dilakukan, tetapi kerana kejahatan tadi mengundang murka Allah, menyebabkan dia diseksa di dalam kubur. Na'udzubillah. Jadi kemurkaan Allah Subhanahu wa taala disembunyikan. Kita tak tahu mana satu kejahatan yang dilakukan tadi mengundang murka Allah. Kenapa Allah sembunyi? Kerana nak suruh kita hindarkan segala kejahatan, tidak kisah kecil ataupun besar. Ada orang dia jauhkan zina, minum arak, judi, ya, kita jauhkan. Tapi yang kecil, dosa-dosa kecil yang kita pandang lekeh, pandang remeh, jangan. Kerana kita bimbang dosa kecil itulah yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Dan doa itu yang kita baca juga dalam Ramadan, wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, jauhkan kami daripada kemurkaan dan neraka. Lepas tu doa tu tersebut diulang banyak kali oleh imam selepas solat tarawih 4 rakaat.
Bahkan setiap kali solat fardu di dalam Ramadan, imam kita tidak akan tinggalkan doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami minta redha dan syurga, kami minta minta lindung daripada murka dan neraka. Jadi redha disembunyikan oleh Allah dalam taat. Yang kedua, Allah sembunyikan murka di dalam maksiat. Baik, itu dua. Yang ketiga, yang boleh saya sebutkan lagi yang pada petang ni, tuan-tuan puan-puan sekalian, yang ketiga disebutkan juga Allah sembunyikan daripada manusia siapakah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Tak tahu. Di dalam kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang Allah angkat mereka sebagai wali Allah, kekasih Allah. Jadi kekasih Allah ini, wali-wali ini disembunyikan di kalangan manusia. Tak ada siapa tahu. Apa hikmahnya? Supaya kita bersangka baik dengan semua orang. Kita sangka baik dengan semua orang. Boleh jadi dia wali Allah. Jadi kalau dia wali Allah, takkanlah kita nak buat lebih kurang. Takkan kita nak kutuk, kita nak maki, nak keluarkan kata-kata kesat, sedangkan dia adalah kekasih Allah. Kita tak tahu, ya, tapi boleh jadi. Jadi hikmah Allah sembunyikan wali Allah di kalangan manusia supaya kita jaga mulut dan kita berhati-hati daripada mengherdik dan menghina semua orang. Kena jaga. Kerana kita takut dan kita bimbang bahawa orang yang kita maki, kutuk, hina tadi, dia adalah wali dan kekasih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan wali Allah ni ada tanda. Ulama bagi tanda-tanda wali. Walaupun kita tak tahu, tapi kita boleh cari tanda. Apa tanda bahawa orang tersebut adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Dan antara tanda kewalian, antara tanda wali ialah mereka meninggalkan adat manusia biasa. Adat manusia biasa antaranya disebutkan oleh para ulama, kasratul kalam wa kasratul ta'am wa kasratul niyam. Adat manusia biasa ni, mereka banyak makan, banyak bercakap dan banyak tidur. Tiga. Nama manusia banyak makan, banyak cakap, banyak tidur. Walaupun dalam Ramadan puasa siang hari, tapi tuan-tuan, bila masuk saja waktu berbuka, manusia itulah orang yang paling banyak makan. Buka puasanya dia dah makan dah. Lepas makan dah kenyang dah, sembahyang maghrib. Lepas sembahyang maghrib, sebelum nak pergi tarawih, dia rembah lagi makan. Pergi sembahyang isyak di masjid, sementara tunggu untuk bilai selawat, dia keluar, dia pergi balas more di luar pula lah. Habis sembahyang 8 tarawih, makan lagi. Balik rumah, makan lagi. Sebelum tidur, dia gigit pula jik semua. Sebelum subuh, makan sok, dia makan lagi. Walaupun bulan Ramadan, tapi kita tetap banyak makan. Dan itu tanda kita manusia biasa. Normal. Adat manusia biasa banyak makan. Yang kedua, banyak cakap. Biasa. Adat manusia biasa, jumpa orang nak cakap, dia nak menyembang, dia tak boleh duduk senyap. Jadi kalau boring, kalau tak ada pekerjaan yang nak dilakukan, dia akan berjumpa kawan-kawan, lepak di kedai kopi, menyembang. Banyak cakap. Itu normal. Habis mayang tarawih 2 rakaat, sementara tunggu imam nak bangun, dia menyembang dengan kawan. Tengah tawaf boleh menyembang, tengah sa'i boleh menyembang. Habis bagi salam, sambil duk wirid dengan jemaah, dia boleh menyembang. Maksudnya manusia ni dengan banyak cakap tidak ditinggalkan. Banyak sangat cakap. Itu normal manusia biasa. Banyak makan, banyak cakap, banyak tidur. Kena cukupkan tidur. Kerana kita orang biasa, kita memerlukan rehat. Jadi tuan-tuan, perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kata para ulama, kalau nak tahu tanda-tanda kewalian kepada seseorang, iaitulah mereka meninggalkan adat manusia biasa. Jadi kalau adat manusia biasa banyak makan, banyak cakap, banyak tidur, antara tanda kewalian yang ada pada seseorang, mereka tinggalkan ketiga-tiga adat manusia biasa ini. Jadi tanda wali kepada seseorang tersebut, antaranya mereka kurang makan, mereka kurang bercakap, kalau bercakap banyak pun semuanya ilmiah, dan mereka kurang tidur.
Dan semua orang bukan boleh buat macam tu. Hanya wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka makan tak banyak, tetapi kekuatan tubuh badan mereka untuk ibadat kepada Allah, untuk melakukan amal, jauh lebih hebat berbanding kita yang makan. Mereka tak cakap banyak. Kalau mereka cakap banyak sekalipun perkataan yang keluar pada mulut, percakapan itu semuanya nasihat ilmiah, ada kebaikan untuk orang ramai. Dan mereka tidurnya tak banyak. Walaupun mereka tidur tak cukup, tetapi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, langsung tidak mengganggu kehidupan mereka seharian. Ada orang tak tidur, dia tidur hanya 3 jam, hanya tidur 2 jam, kadang tidur 4 jam, tetapi siang harinya cergas, ada kekuatan yang luar biasa. Kita kalau tidur tak cukup, migrain, sakit kepala, darah naik. Tapi wali Allah, mereka tinggalkan tidur, mereka tidur tapi tak banyak, tetapi tidak ada gangguan pun dalam kesihatan tubuh badan. Dan tuan-tuan dan rahmati Allah, ketiga-tiga tanda yang kita sebutkan tadi, kurang makan, kurang bercakap, kurang tidur, tuan-tuan, ini adalah tanda kewalian yang ada pada seseorang. Dan orang yang paling banyak ada tanda-tanda ni ialah berada pada para ulama. Tuan-tuan nak tengok tanda ni, adakah orang soleh, adakah orang alim, adakah orang yang ahli ibadah, dan terutamanya ada kepada para alim ulama. Mereka ada tanda ni. Mereka kurang bercakap, mereka kurang makan, dan mereka kurang tidur. Berbeza dengan kita. Kita orang awam, jadi kita banyak cakap, cakap pula merapu. Kita banyak makan, makan pula benda yang kadang-kadang benda yang merapu. Kita banyak tidur, banyak malam tidur lah. Khutbah Jumaat lena, kuliah maghrib pun lena. Maksudnya banyak tempat kita tidur. Bukan kerana kita tak mau kurangkan tidur, tapi kalau tidur tak cukup akan ganggu sistem kesihatan kita. Tetapi berbeza berlaku kepada orang yang disebut sebagai wali Allah. Mereka makan tak banyak, tapi kekuatan badan mereka luar biasa. Mereka cakap tak banyak, tapi sekali mereka bercakap, manfaat untuk orang ramai. Dan mereka tidur tak banyak, masa mereka dipenuhi dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka banyak buat ibadat, kurang tidur. Almarhum Tok Guru Nik Aziz macam mana? Banyak mana tidurnya, banyak mana makannya, banyak mana cakapnya. Dan kalau cakap banyak sekali pun, kebanyakan adalah untuk manfaat. Tok Guru yang lain, tetapi tanda tu dah ada dah. Tak salah untuk kita sediakan payung, tak salah untuk kita bersiap sedia dengan naik kenderaan yang lebih selamat, kereta contohnya, kerana boleh jadikan hujan akan turun. Jadi belum tentu hujan akan turun, tapi tidak salah untuk kita bersedia sebelum hujan turun. Jadi kita tak kata para ulama, tok-tok guru pondok, ustaz-ustaz, tok-tok guru, orang alim, orang soleh, ahli ibadah, mereka ni adalah wali Allah, tidak. Tetapi kalau ada tanda tersebut, maka lebih baik untuk kita berhati-hati daripada mengatakan perkataan yang kurang enak didengar, kita melontarkan kata-kata kesat, kerana kita takut mereka adalah wali di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak tertentu, tak khusus kepada ulama yang cenderung pada politik, sekalipun ulama yang tidak cenderung pada politik sekalipun, nama saja orang alim, nama saja orang soleh, siapa pun, tidak kira di mana pun dia berada, tuan-tuan dan puan sekalian, kalau ada tanda tersebut, mereka kurang bercakap, mereka kurang makan, bahkan mereka kurang tidur, dan kehidupan mereka penuh dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib mereka jaga, yang sunat mereka perbanyakkan, boleh jadi mereka adalah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang ketiga, Allah sembunyikan di kalangan manusia siapakah wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tak tahu di kalangan mereka ni siapa wali Allah. Hikmahnya supaya kita sangka baik dengan semua orang. Boleh jadi dia ni kekasih Allah, boleh jadi si fulan itu kekasih Allah, boleh jadi si fulan ini wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu tuan-tuan perempuan sekalian, sempena dengan Ramadan kita mengajak, walaupun kadang kita berbeza pendapat, walaupun kadang kita berbeza fahaman dan sebagainya, tetapi jaga mulut kita, perkataan kita, kerana kita bimbang orang yang kita kutuk, orang yang kita maki tadi, mereka adalah kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan apa yang kita lihat secara zahir. Mereka kurang makan, mereka kurang bercakap, mereka kurang tidur, hidup mereka penuh dengan ibadah kepada Allah, mulut mereka sentiasa berselawat kepada Nabi SAW, di dalam dada mereka penuh dengan
dengan ilmu, dengan Al-Quran dan sebagainya. Jadi tuan-tuan sekalian, mereka ada kedudukan di sisi Allah. Kita yang jauh ketinggalan di belakang, maka lebih baik kita bersangka baik dengan mereka. Jadi tiga sudah sebut tadi. Yang pertama, Allah sembunyikan redha dalam taat. Dua, Allah sembunyikan murka di dalam maksiat. Yang ketiga, Allah sembunyikan wali di kalangan manusia. Yang keempat, antaranya disebutkan Allah sembunyikan ajal daripada pengetahuan manusia. Tak ada seorang pun yang tahu bilakah dia akan mati bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya supaya kita sentiasa bersedia dengan kematian tersebut. Maksudnya kita bersedia dengan melakukan amal kebaikan, kita melakukan kebajikan, kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bersedia dengan ilmu, kita bersedia dengan iman, kita bersedia dengan akhlak, kerana kematian akan datang anytime. Allah sembunyikan, tak tahu mati bila. Ada orang sangka dia akan mati di hari tua, tetapi ada orang muda yang mati di tengah jalan. Ada pelajar sekolah yang mati dalam kelas. Ada guru yang mati tengah mengajar. Ada pejabat awam yang mati tengah bertugas. Jadi tanpa kita sedar bahawa kematian itu datang menjengah, dia akan datang bila-bila masa, oleh kerana Allah sembunyikan ajal tersebut daripada pengetahuan manusia. Jadi tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hikmahnya supaya kita sentiasa bersedia untuk bertemu dengan kematian. Disembunyikan mati daripada kehidupan manusia. Tak ada siapa tahu. Kadang-kadang kita nampak macam teruk dah, nak mati dah, tapi belum tentu, kerana ajal itu di dalam rahsia Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berdoa kepada Allah, minta kita dipanjangkan umur, dimatikan dalam keadaan yang baik, minta kepada Allah supaya kita dijemput oleh Allah ketika kita melaksanakan amal kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan puan-puan muslimin dan muslimat yang dihormati lagi dikasihi sekalian, Allah sembunyikan ajal daripada kehidupan manusia. Kita tak tahu mati bila. Jadi nak kena sentiasa bersedia dengan kematian, bersedia dengan ilmu, iman dan adab akhlak yang mulia, dengan ilmu yang baik, yang mantap, akidah yang benar, supaya saat kita balik bertemu dengan Allah dalam keadaan kita balik bersedia dengan penuh persediaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Simbolik daripada kisah kalau kita baca dalam bulan Rejab pada baru-baru ni, ketika Rasulullah dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala naik ke langit dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, sebelum Nabi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana persiapan yang dibawa. Rasulullah dibelah dadanya, kemudian dicuci hatinya, dimasukkan ilmu, dimasukkan iman, dimasukkan akidah, dimasukkan keyakinan. Banyak lagi dilakukan. Kemudian dibawa Nabi berjalan dan bermula daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu semua adalah persiapan sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pun macam itulah, belajar daripada sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap perjalanan untuk bertemu dengan Allah, pastikan kita ada persiapan, ada ilmu, ada iman, ada keyakinan yang baik. Kemudian hati kita sentiasa bersih untuk balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kehidupan kita tidak lekang daripada masjid dan rumah-rumah Allah Azza wa Jalla. Kerana perjalanan Nabi sebelum bertemu dengan Allah pada malam Isra dan Mi'raj dimulakan daripada Masjidil Haram, tamat dengan Masjidil Aqsa. Namanya perjalanan seorang hamba nak jumpa dengan Allah, masjid dengan masjid. Jadi itu menunjukkan betapa pentingnya masjid dalam kehidupan manusia. Jadi orang yang tidak tahu bilakah dia akan mati bertemu dengan Allah, ajalnya disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupannya pastikan sentiasa bersedia dengan perkara tersebut, kerana kita tak tahu kematian akan datang bila. Jadi hidup penuh dengan berkunjung ke rumah-rumah Allah, pergi ke masjid surau, kemudian cuba cuci hati kita dengan melakukan amal, keluarkan kotoran daripada hati, sifat hasad, dengki, sombong, iri hati, khianat dan sebagainya. Semua itu perlu dikeluarkan sebelum kita mati bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Allah sembunyikan kematian, ajal daripada kehidupan manusia, supaya kita sentiasa bersedia untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan amal kebajikan. 4. Yang kelima, antara yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala juga
kata ulama ialah Allah sembunyikan solat wusta di dalam solat 5 waktu sehari semalam. Sebagaimana yang Allah sebut, jagalah solat dan jagalah solat wusta. Jagalah solat yang diwajibkan oleh Allah dan jaga juga solat wusta. Solat wusta tak tahu, boleh jadi asar, boleh jadi maghrib, boleh jadi isyak, boleh jadi subuh, zuhur. Jadi hikmahnya supaya kita jaga 5 waktu solat tersebut. Dan tuan-tuan, ulama telah susun mengikut tertib solat mana yang paling afdal. Jadi antara yang kita boleh baca ialah solat yang paling afdal di dalam solat fardu yang telah ditetapkan oleh Allah. Solat yang paling terbaik adalah solat Jumaat. Selepas solat Jumaat, turutan yang kedua jatuh kepada solat asar hari Jumaat. Selepas asar Jumaat, tempat ketiga asar hari yang lain. Jadi ini seolah-olah gambarkan solat asar ni solat yang begitu istimewa, ganjarannya besar. Cuma kita tak tahu adakah dia solat wusta. Jadi hikmahnya supaya kita menjaga setiap waktu solat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, man ahsanal wudu'a ahsana salata. Sesiapa yang baikkan wudunya, yang memperbaiki wudunya sebelum dia solat, maka solatnya akan jadi yang terbaik. Jadi kalau wuduknya cantik, wuduknya baik, penuh dengan adab, penuh dengan sunnah, penuh dengan syarat dan sebagainya, maka solatnya akan jadi solat yang berkualiti. Solatnya akan jadi solat yang baik. Dan kata ulama, wa man ahsana salata ahsanallaha umura dinihi wa dunyahu. Siapa-siapa yang memperbaiki solatnya kepada Allah, Allah akan perbaiki segala urusan dunia dan agamanya. Jadi nak suruh kita jaga solat, kerana solat itu tiang agama. Dia akan jaga, dia akan memperbaiki segala urusan kehidupan kita di dunia, bahkan di akhirat. Jadi apa saja masalah yang kita hadapi, masalah kewangan, masalah kesihatan, masalah rumah tangga, masalah pendidikan, apa saja masalah tadi diatasi dengan solat yang diperbaiki kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmah Allah sembunyikan solat wusta tadi supaya kita menjaga kesemua solat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yang boleh saya sebut, yang disembunyikan juga oleh Allah yang keenam adalah disembunyikan al-qadar daripada malam-malam Ramadan. Tidak ada siapa pun yang tahu bilakah jatuh malam al-qadar. Tuan-tuan, perempuan, muslimin dan muslimat dan rahmatullah sekalian, walaupun kita dapat ilmu dan maklumat daripada para ulama, ada ulama yang bagi tahu kat kita kalau satu Ramadan jatuh hari sekian, maka al-qadar kemungkinan malam sekian. Kalau jatuh hari sekian, kemungkinan al-qadar malam sekian. Ya, itu pendapat daripada para ulama. Cuma kita tak tahu sebetul-betulnya bila. Kerana al-qadar disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmahnya? Supaya umat Nabi bila masuk dalam Ramadan, mereka memburu al-qadar bermula daripada 1 Ramadan sampai habis. Ada ulama kata al-qadar jatuh pada malam pertama Ramadan. Ada kata jatuh pada malam yang ke-17, malam 23, malam 27. Khilaf. Kita tak tahu mana satu. Yang penting dalam Ramadan. Jadi orang yang nak cari al-qadar, mereka akan pulun daripada malam pertama sampai malam yang hujung. Kerana mereka tak tahu di manakah al-qadar berada. Malam yang Allah janjikan, malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ada orang terjemah 1000 bulan dengan 83 tahun 4 bulan. Tuan-tuan, Quran sebut malam al-qadar ini khairun min alfi syahr. Al-qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi maksudnya bukan sekadar 83 tahun 4 bulan, bahkan lebih daripada itu lagi. Tak tahu berapa. Tapi kenapa saya sebut 1000? Kerana di kalangan bangsa Arab 1000 ni adalah angka yang banyak. Dia wakil kepada banyak. Tak tahu nak gambarkan betapa banyaknya. Jadi digambarkan 1000 bulan. Jadi bukan 1000 bulan ganjarannya, bahkan lebih daripada 1000 bulan. Orang yang beramal pada malam al-qadar akan mendapat ganjaran yang istimewa sesuai dengan keadaan umat Nabi SAW yang umur mereka pendek. Umur umat dulu panjang, ratusan tahun. Tetapi umur umat Nabi SAW antara 40 ke antara 60 ke 70. Pendek. Jadi dahlah pendek umur kita, maksiat pula banyak, pahala tidak banyak, maka Allah anugerahkan kepada umat Nabi SAW
malam yang terbaik untuk umat Nabi adalah malam Al-Qadar. Cuma malam tersebut disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada Ramadan Al-Mubarak. Kita tak tahu malam mana yang berlakunya Al-Qadar. Jadi tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah, sempena dengan kita berada di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, dalam sejumlah perkara yang kita sebut tadi, disembunyikan redha dalam taat, murka dalam maksiat, disembunyikan redha dalam taat, murka dalam maksiat, disembunyikan wali di kalangan manusia, disembunyikan ajal daripada kematian manusia, daripada kehidupan manusia, disembunyikan solat wusta di dalam solat 5 waktu sehari semalam, dan disembunyikan Al-Qadar daripada Ramadan Al-Mubarak. Kesemuanya ini adalah untuk kita sentiasa melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita mati bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Maka tuan-tuan, perempuan, muslimin dan muslimat, sidang pendengar yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, ayuh kita penuhkan Ramadan kali ini dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidupkan malam-malam Ramadan dengan amal kebajikan, dengan melakukan solat-solat yang wajib, melakukan solat-solat yang sunat. Kita membaca Al-Quran, berzikir, menjamu orang berbuka puasa. Setiap inci dalam Ramadan dipenuhkan dengan amal kebajikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana kita mengharapkan redha daripada Allah dan kita nak ganjaran Al-Qadar yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. 10 kali dah kita masuk. Kalau ada yang berumur 60 tahun pada hari ini, bermakna dia dah masuk dalam Ramadan hampir 40 kali, hampir 50 kali jumpa dengan Ramadan. Kalau umurnya dah 80, hampir 70 kali jumpa dengan Ramadan. Banyak kali, puluhan kali kita masuk dalam Ramadan Al-Mubarak, tetapi kita tak tahu tahun bilakah dikurniakan Al-Qadar pada kita semua. Jadi kalaulah banyak kali dah kita masuk sebelum ni, kalaulah kita tak dapat lagi Al-Qadar, maka kita berdoa kali ini Ramadan yang telah datang, yang telah diberikan keizinan untuk kita berada dalam Ramadan pada kali ini, semoga Ramadan ini memberikan 1001 kebaikan kepada kita semua, dan kita mengharapkan, sangat-sangat mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita mendapat ganjaran yang dijanjikan oleh Allah kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, itulah malam Al-Qadar yang ada di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah sekalian, akhir kalam kita juga mengharapkan segala amal ibadat yang dilakukan dalam Ramadan mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Fasa yang kedua di bulan Ramadan dijanjikan keampunan untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sesuailah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi bersabda, "Syahrul Ramadan syahrun kataballahu alaikum siyamahu wa sanantu lakum qiyamahu faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaba kharaja min dhunubihi kayaumi waladathu ummuhu aw kama qala." Nabi sebut bulan Ramadan, bulan yang diwajibkan oleh Allah untuk kalian berpuasa pada siang harinya, wa sanantu lakum qiyamahu, dan aku tinggalkan sunnah-sunnah aku untuk kalian hidupkan pada malam harinya. Siang kita wajib puasa, ibadat kita diprogramkan oleh Allah siang hari. Malam ibadat kita Nabi pula tinggalkan sunnah untuk kita isi setiap malam-malam Ramadan dengan sunnah Nabi, tarawihnya, jemaahnya, bacaan Quran, berzikir, tahajud, qiyamulail, lewatkan suhur. Itu semua sunnah Nabi SAW. Maka kata Nabi, sesiapa yang menghidupkan siang Ramadan dengan berpuasa, manakala malamnya pula dihidupkan dengan sunnah Nabi SAW, dan seluruh kebaikan tadi dilakukan dengan penuh keimanan dan harap kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan keluar daripada belenggu dosa sebagaimana budak yang baru keluar daripada perut ibunya. Jadi kita harapkan Ramadan kali ini kita laksanakan segala amal tadi dengan penuh keimanan,
penuh mengharap daripada Allah supaya Allah terima, supaya diberikan ganjaran, diampunkan dosa, insya-Allah kita akan keluar daripada Ramadan sebagaimana seorang budak yang baru keluar daripada perut ibunya, insya-Allah, dengan berkat bulan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diampunkan oleh Allah yang Maha Pengampun. Jadi sekadar itu dulu yang boleh saya kongsikan pada kali ini. Semoga mendapat manfaat untuk kita bersama. Semoga segala kebaikan dijanjikan oleh Allah Azza wa Jal diberikan kepada kita berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diterima puasa kita, diterima bacaan Quran. Semoga Allah menerima solat-solat malam yang kita dirikan, diterima sedekah yang kita infakkan. Segala amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga berjaya mendapatkan redha, rahmat serta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Selamat menjalani ibadah puasa, selamat memburu al-qadar, dan selamat menjalankan tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun, maaf kasar bahasa, silap cakap, itu adalah kelemahan yang datang pada diri saya sendiri. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.